Okey, Syahrir dah masuk. Okey, hari ni semua ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari ini, minggu ke-8, right? Hari ini 9 hari bulan 12, 2020. Okey, subjek ATS 480. Right, as usual, please write down your names, ID and also groups in the chat room as usual for participation. Okay, and untuk hari ini kita akan go through lecture lah. Kita akan sambung sedikit lecture. Okay, saya ulang sedikit lah nanti untuk kita punya scheme of works. So we are supposed to be, kita dah minggu ke-8 lah kat sini ni. Okay, analytics method ni. Alright. So nanti kita akan tengok sebenarnya nota dia satu je ni. Tapi dia pecahkan pada 2 minggu, tapi tak apa, tengok kalau boleh habis, kita habiskan hari ni. Habis nanti kita tengok. Okay. Then for next week kita akan tengok labs for the rapid minor. Right, and ada software kita kena gunakan for the rapid minor. Okay, and then untuk siapa yang tak join pada hari Senin baru ni, saya openkan lab test. So buat secara berkumpulan, pastikan nanti hantar sebelum hari Jumaat nanti pada pukul 11.45. Okay, ni ada 10 markah ni, jangan tu 10 markah ni banyak ni for the lab test. Right, soalan semua saya dah hantar, saya dah bagi, so make sure nanti submit semula seperti biasa. Okay, so untuk hari ni you all pergi dekat View Future, nanti cari nota analytics methods. Okay, yang ini ni, saya cari nota analytics method di View Future. So kita akan sambung this lesson secara online lah. Saya tak prepare, nanti kalau ada video nanti saya boleh supply kemudian lah. Okay, right, so carilah nanti dekat course content ni, jangan salah pula nanti sebab dia ada satu je nota untuk analytics ni. Okay, so saya double check lah, takutkan tiba-tiba tak ada pula. Okay, yang ni the lesson 7 ni analytics methods. So boleh download yang ni nanti ni. Kemudian nanti kita akan ada chapter 8 analysis dan juga text analysis. Okay, kalau ada apa-apa nanti saya akan maklumkan semula. Okay, mungkin kat sini ni dia ada yang dah kita campur-campur. Okay, so kita sambung. Okay, ready semua dah okay dah ni? Semua okay Alright, so untuk hari ni kita akan go through this topics analytics method. Okay, sambungan daripada chapter yang sebelum ni. Alright, ni seperti mana so kalau untuk hari ni mungkin saya akan explain je lah. Kalau baca pun mungkin nanti you boleh baca balik nota ni. Dan bahagian ni untuk analytics ni, nanti kalau tengok pada scheme of works ni, test kalau sempat kita buat minggu depan, kalau tak ada minggu 10 kita kena settlekan juga lah test ni, cover non-structured data and also analytical methods. Right, so nanti kita tengoklah macam mana. Okay, saya kena bincang balik dengan Syalam lah. Tengok sebab apa kalau kita tengok kat sini dia non-structured dan analytical, so kita kena habiskan semua topik ni lah baru kita boleh buat. Okay, so topik yang ini ni analytics dan juga sampai text analysis. Right, so yang lain nanti akan masuk dalam final. Okay, so for the analytics ni, as usual big data analytics is the process of examining large and varied data sets. Okay, saya dah mention banyak kali, siapa yang from my class ni, it's actually saya dah bagi hint-hint lah kan, dan sekarang ni pun saya rasa you all dah aware dah tentang perkara ni. Okay, this is something related to the big data, so meaning that kita akan look into a very big ataupun large and then varied data. Okay, dia satu dia big, yang kedua dia varied, maksudnya dia dalam pelbagai bentuk. Okay, to uncover hidden pattern. Okay, yang ini pun dah banyak kali kita tengok lah hidden pattern ni. Alright, so kalau you all pun sebenarnya dah belajar dah benda-benda hidden pattern ni. So basically kalau you all belajar hidden pattern ni,
dekat statistik, dia duduk dekat dalam data mining. Okay, so kalau you perasan tadi, okay, dekat sini ni, siapa yang tak perasan benda ni? Siapa yang tak pernah tengok benda ni? Apa ni? Yang dekat depan skrin you all sekarang ni. Siapa tak pernah tengok ni? CS241. Ini adalah you all punya pelan pengajian, kurikulum, right? So kalau siapa yang tak perasan lah, dia main ambil je part 1 dia ikut, part 2 dia ikut, part 3 sekarang ni dapat 5, sebenarnya dia macam dia tak tahu apa yang dia belajar. Okay, double check balik you all punya pelan pengajian. So normally benda ni penting ni, bukan kita suka-suka buat. Jadi kalau tengok dekat dalam pelan pengajian ni, okay, you all dah belajar sampling techniques, kemudian dekat sini ada fundamentals of data mining. So maksudnya benda-benda ni semua berkait. Okay, selain daripada yang analisis lah, contoh macam ni ada regression analysis. Okay, so saya mungkin tak sentuh detail sebab dah ada subjek yang apa tu, yang spesifik untuk yang ini. Cuma nanti kita go through very fast, benda-benda macam ni. Okay, sebab kita tak nak go through benda ni secara detail sebab dah belajar. Okay, kemudian okay, dekat sini ada track kan, khusus selektif bebas. So you all sekarang ni dah masuk track ni lah, big data analytics ni. Okay, yang mungkin dah belajar. Okay, sekarang ni business data analytics, programming for data science. Okay, yang ini dah ke belum? Next sem ke? Programming ke sem juga? Dah ambil ke belum? Di SC 551 rasanya sem depan kot kan? Okay, programming for ke tak tahu? Saya ambil di SC 651. Okay, ambil ke belum? Ke sem depan? Saya ambil data representative and reporting. So you all, dah ambil ke belum? Sem ni ke sem depan? Ataupun dah Sem ni. Sem ni. Okay. So maksud dia, you all kena habiskan lah ni big data ni. So kalau you all tengok dia punya link ni, antara satu ke satu ni, so nanti at the end of this lesson nanti ni, at the end of this talk nampak. Sebab itu saya ada lepas pada kelas di sini tu saya ada borak-borak dengan Syaril, dengan Ainin. Dia tanya nak kerja apa ni dan sebagainya lah. Okay, saya ada borak dekat setengah jam jugalah, borak lepas you all semua tu keluar. Okay, hari ni mungkin saya ulang balik cerita-cerita yang saya borak dengan Syaril dengan tu lah. Okay, kita tengok macam mana. So basically, benda-benda ni lah, you all akan tengok nanti. Yang penting macam contoh intelligent decision making, semua benda ni berkait ni. Decision making. So bila kita tengok in terms of big data ni, towards the end sebenarnya kita nak tengok decision making. Okay. Dan sebelum tu kita akan go through sikit lah perkara yang sini. Okay, dia kata big data analytics. Okay, sorry, sebelum tu. So to uncover hidden pattern, unknown correlation. Unknown correlation ni maksud dia kita tengok dia punya relationship lah. Yang kadang-kadang kita tak pasti, kita tak tahu. Okay, ni bila nak kerja besok benda-benda ni yang kadang-kadang organisation tak nampak ni. Unknown correlation. Kadang-kadang dia ada relationship antara satu dengan satu tapi company tak nampak. Business tak nampak. So siapa yang kena buat ni? So you all lah yang kena buat ni, as a big data analytics nanti ataupun data analyst kan. So kena ada this kind of knowledge. Saya rasa untuk statistik mungkin dia all dah cover lah bab-bab correlation dan sebagainya lah dalam subjek-subjek tertentu. Okay, kemudian boleh tengok market trend. Okay, market trend, customer preferences, preference ataupun other useful information that can help organization make more informed business decision. Okay, so towards the end sebenarnya apa dia nak buat ni? Dia akan buat business decision, decision making. So that's why kalau macam hari Senin baru ni ini tanya saya lah, dia kata okay, nak intern kat mana? Nanti ada latihan industri kan? Dah pergi ke belum? Belum kan? Kalau ada latihan industri nanti nak cari kat mana company ni? Okay, saya suggest contoh kalau you all nak belajar something related to big data, carilah company-company yang besar lah. Yang saya tahu biasanya yang selalu ambil student-student praktikal ni biasanya yang kat Malaysia ni Petronas, Shell, ExxonMobil, okay? Dan you all carilah apa-apa saja company yang big company. Mungkin kalau sekarang ni kalau dapat pergi dekat pharmacist punya pharmaceutical pharmaceutical punya industri lagi bagus zaman-zaman COVID ni. So dia orang sebenarnya dia orang ada data. Dia orang ada satu big data. Tapi dia orang tak tahu macam mana nak buat benda-benda ni. How to uncover hidden pattern. Macam mana nak buat correlation. Mungkin ada lah. Tapi mungkin ada setengah tempat tu dia tak apa nak kisah pun pasal benda ni. Tapi kalau big company ni, kalau you all pergi intern ataupun latihan industri, mungkin you all boleh tengok benda-benda macam ni. Even sometimes dia dah ada software dia sendiri untuk buat
untuk analyze the big data tadi ni. Okay, so benda-benda ni you all kena take advantage lah. Okay, zaman-zaman sekarang ni. Okay, big data analytics application enable data scientist. Okay, so towards the end saya pernah tanya soalan ni dulu. You all sebenarnya yang pertama soalan ni kenapa kena belajar subjek ni? Yang kedua nak jadi apa ataupun nak kerja apa besok ni? Kalau kata you all dah ambil di subjek, statistik dan sebagainya, besok nak kerja apa? Okay, one of the channel tu dekat sini lah ni, dia panggil data scientist. Okay, so dia sangat tepat lah dengan you all ni, data scientist ni. Alright, so you all akan play around dengan data. So since statistician pun sebenarnya adalah data scientist. Ataupun tapi namanya lebih tepat dipanggil statistician lah. Okay, and then kita ada predictive modeler. Okay, siapa yang boleh predict ni? Predictive modeler ni. Okay, so kalau kita tengok macam mungkin you all pun dah dapat something yang viral kan. Sebelum COVID ni dulu ada orang kata betul Bill Gates sebenarnya dah pernah cerita pasal virus ni. Okay, siapa ada dapat video-video tu? Okay, so maksud dia sebenarnya Bill Gates ni dia dah tahu lama dah benda ni. Bukan dia dah tahu secara, mungkin dia tak berapa nak detail lah dia tahu. Tapi dia macam dah boleh agak. In future apa akan keluar? Ada satu virus akan keluar. Akan ada satu virus yang akan keluar. So, benda-benda macam ni lah yang dia predict ni. Sebab dia ada something yang diukur kat situ. Okay, kemudian statistician of course lah you all. And other analytics professional to analyze growing volume of structured transaction data. Okay, so plus other forms of data that are often left untapped by the conventional business. Ini saya maksud tadi ni. Maksud dia kadang-kadang ada data ditinggalkan, dia maksud dia data tu ada tapi dia tak tahu nak buat apa ni. Dia tak tahu nak buat apa. Data tu terbiar aje. So dia tak boleh nak analyze the data. So you all kena mainkan peranan lah dekat sini ni. So itu salah satu cabang kerja lah yang boleh buat selain daripada statistician. So zaman sekarang ni kalau kata mungkin you all boleh google ke nanti, antara kerja-kerja yang akan boom adalah yang ni, data scientist ni. 2020 sampai 2025 kerja yang orang tengah cari, yang mungkin organisasi tengah cari ni, data scientist ni, right? Dan juga dia kata kat sini business intelligence ataupun BI, nanti kita tengok sedikit BI at the end of this program, and also analytics program. Okay, any analytics program. Sebab tu kalau you all nampak dekat pelan pengajian tadi ada programming kan. Okay, so kalau siapa ambil subjek tu pun suka okey juga, ada programming guna Python ke tak silap saya, Python ke R macam tu. So you boleh tengok macam mana how to program. Okay, untuk double check balik all this big data ni. And then to encompasses a mix of semi structured and also unstructured. Okay, so kita dah belajar benda ni pun, saya rasa saya dah cerita detail-detail dulu. Kita belajar structured dalam DBMS, sebab tu kita ada belajar ICT 501 ataupun ITS 472. Okay, sebab kat situ kita cover structured. Yang sekarang ni kita banyak cover unstructured ataupun semi structured. So dekat situ nanti you boleh nampak, oh kita sebenarnya towards benda-benda macam ni. Data ni ada gini. Jadi kalau orang tanya boleh cerita lah at least. Benda-benda macam ni nanti you boleh cerita. So dah pernah lalu this process ni. Okay, by the end of this lesson, you should know yang pertama, categories of analytics method, and then after that methodology for data analytics, popular analytics method, and choosing analytical method. Okay, kalau sempat kita habiskan hari ni. Ada dalam 54 slide. Kalau tak sempat kita boleh sambung minggu depan lah, hari Isnin dan sebagainya. And then hari Rabu minggu depan kita try tengok pada rapid minor. Okay, alright. Recap, purpose of data analytics, okay, support decision making. Okay, saya rasa benda ni dah lama dah saya cerita. Kalau memang siapa yang ambil 501 dengan saya rasa benda-benda ni saya selalu cerita dalam kelas. Towards the end sebenarnya kita nak buat apa dengan data ni. Kan, kita masa ICT 501 kita main dengan data aje. Kita buat itu, buat ini dengan data. Tapi towards the end sebenarnya kita nak apa? Kita nak supaya adanya decision making. Adanya decision making. So siapa yang akan buat decision making? Of course lah. Kalau kita tengok dekat hierarki ni, dekat top sini lah nanti. Kat sini nanti akan ada somebody akan buat decision making. Sama ada kita punya boss, atau kadang-kadang kat sini user akan buat decision making, sebab kita yang akan provide dia all this information, data dan sebagainya. So kalau kita dalam satu organisasi, mungkin bos kita lah
So bos kita pun boleh kita kategorikan sebagai user juga, sebab dia user untuk menggunakan kita punya data tadi tu. Okay. And then number 2, provide an advantage over competitors. Okay. Ini pun sangat penting. Sebab kalau you all tengok sekarang ni, Shell dengan Petronas. Okay, kompetitor kan? Shell dengan Petronas kompetitor ataupun any oil industry ni. So, dia orang tak pernah bergaduh pun. Kan? Kadang-kadang Shell dengan Petronas ni duduk sebelah-sebelah. Okay, so macam mana dia orang boleh survive? Kan? Shell, Petronas. Biasa nampak. Kalau ada Shell, kalau tak seberang jalan ni Shell, sebelah sini Petronas, dia duduk sebelah-sebelah. Banyak tempat dia duduk macam tu. So macam mana dia orang boleh duduk sebelah-sebelah ni? Sedangkan dia orang tu adalah kompetitor. So maksud dia adalah something yang dia orang buat analisis. Mungkin ada minyak, dia ada advantage kat sini. Kalau tak ada minyak pun kadang-kadang orang suka masuk kat kedai. Orang tak beli minyak tapi orang pergi dekat dia punya mart tu. Kedai-kedai kat dalam tu. Kedai Petronas ke, kedai Shell tu ke dan sebagainya. Okay? So benda-benda tu yang dia akan kumpulkan data tu. So kalau kata you boleh buat intent dekat tu, mungkin you boleh nampak this kind of idea. Kan? And then yang kedua dia kata apa? Give insights into the future. Okay. Yang ini pun sangat penting. So zaman sekarang ni, zaman COVID ni, okay, even company yang besar pun boleh collapse ni. Sebab dia dulu dia tengok future dia mungkin lain. Dia tak expect pun COVID ni muncul. Kan? Jadi dia punya graph tu naik. Okay. So sekarang ni bila datang COVID, so macam sekarang ni pun saya duk borak-borak dengan saya punya kawan-kawan dekat taman ni dan sebagainya. Ada yang memang kerja dekat Shell, ada yang kerja dekat Petronas dan sebagainya. Even banyak company yang Petronas yang dah besar-besar, Shell yang besar-besar ni pun ada tutup cawangan-cawangan tertentu. Sebab dia tak boleh nak pergi lah. Sebab apa? Ada certain part yang memang akan terkesan dengan COVID ni. Even though dulu dia orang dah buat dah something, dia orang dah predict the future apa nak buat. Okay, dan sekarang ni pun kita dah nampak, memang lagi berdua pun dia orang dah nampak dah bila apa yang akan berlaku dekat oil dan gas ni. Sebab orang akan gunakan sustainable produk nanti kan, ataupun orang akan tukar produk lain. Orang dah tak nak gunakan dah, mungkin coming soon orang akan guna elektrik, dah tak guna minyak. Jadi apa dia orang nak buat ni? Okay, so dia orang pun ada prediction kat situ. So perlu orang-orang macam ni lah, ataupun especially you all ni, kalau kata nak kerja. So kalau dapat dah jadi intent pun dah is good enough. Alright. So far ada soalan tak? Sebab saya bercakap seorang ni. Ada soalan tak? Di awal-awal ni banyak cerita je ni. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada, sir. Tak ada. Okey. Korang jangan tipu pula. Saya pun syok cakap seorang ni depan DC ni. Kalau you all ada depan muka saya mungkin. Belum, sir. Belum ada soalan lagi. Okey. Right. Kalau rasa boring kan beritahulah. Okey. Next Okey, kita bawa slide number 5. Saya biasalah introduction kadang setengah jam. Siapa yang pernah biasa dengan saya tu macam tu lah. Okey, nanti bila dah ujung-ujung cepatlah. Okey, recap healthcare. Okey. So yang ini pun boleh jadi satu situation. Satu situation di mana okey, kalau ini just case sajalah, case study saja. Okey, dia kata apa? Situation poor police response and problem with medical care triggered by shooting of a Rutgers student. The event drove local doctor to map crime data and examine local health. Okey, maksud dia sebenarnya kerja yang dia buat ni, situasi ni sebenarnya berkaitan dengan polis. Tapi polis ni dia ada satu respon yang dan juga ada problem lah dengan medical care ni. Okay. Jadi apa dia yang dia buat ni, doktor ni sendiri yang pergi gunakan all this data ni. Okay. So dia kata Dr. Jeffrey Brenner ni generate his own crime map from medical billing records of 3 hospital. Dia pergi cari data daripada 3 hospital yang berbeza. Maksudnya dia use of the data tadi ni. Sebab data tu ada. Cuma siapa yang nak pergi cari data ni? Polis mungkin malas lah kot dekat dalam kes macam ni. Okay, so dia cari, dia dapat data tu, and then apa outcome dia? Okay, dia kata apa? City hospital ataupun ER emergency provided expensive care, low quality care. Okay, jadi dia nampak kat sini sebenarnya hospital ni dia terlalu mahal. Okay, dan quality rendah. Jadi apa dia nak buat? Dia kata, dia reduce hospital cost by 56% by realizing that 80% of city medical cost came from 13% of resident, mainly low income. Jadi dia nampak sebenarnya orang yang masuk ke hospital ni dalam mahal, tapi sebenarnya orang-orang yang susah. Okay, jadi apa solution dia? So solution dia sekarang dia kata apa? Now offer preventive care over the phone through home visit. Jadi sekarang ni dia buat apa saja mungkin
consultation dan sebagainya melalui phone dan melalui home visit. Okey, yang ini sebenarnya dah lama dah ni home visit ni. Okey, kalau negara-negara US, UK ni sebenarnya dia dah lama dah amalkan benda ni. Home visit. Alright? Sebab dia akan pergi tackle rumah ke rumah lah. Sebab kat sana dia orang tax tinggi. Dia orang tax tinggi. Jadi dia orang boleh buat kerja-kerja macam ni, home visit ni. Jadi pembayar cukai dia besar, dia dapat dia punya income banyak. Jadi dia boleh allocate lah orang-orang untuk pergi buat home visit. Tapi pun still tak boleh nak handle lah sebab penduduk terlalu ramai kan. Tapi still boleh lah. Maksudnya itu antara salah satu outcome. Macam mana nak reducekan cost, okay, dan juga nak bantu yang resident yang mainly low income ni. So mungkin kita boleh buat macam tu lah. Dan apa yang saya nampak, kalau you all sekali siapa yang ada deal dengan, bukan deal lah, maksudnya ada check up ke dengan hospital ke klinik kesihatan ke, you all nampak sekarang ni dia orang pun dah tak banyak gunakan untuk pergi ke klinik. So banyak yang gunakan phone ataupun Skype dan sebagainya. Maksud dia online. So dia orang pun dah tune kepada macam ni. So tapi disebabkan oleh COVID lah. Tapi kalau bukan sebab COVID, normally memang akan pergi ke klinik macam biasa lah. Tapi sebab zaman COVID sekarang ni dah banyak dia tukar dia punya method. Gunakan. Siapa pernah alami perkara ni? Saya ada 2-3 kali juga lah. Saya pergi klinik kesihatan tu, dan sekarang ni saya consult dengan doktor pun melalui video call saja, VC. Jadi kita tak payah nak pergi ke hospital lagi. Siapa pernah experience benda ni? Ke still masih lagi kena pergi hospital dan sebagainya? Tak, ada tak? Masih ke hospital. Tak masih ada ke hospital. Ni siapa yang bercakap ni? Alisha ke? Ke Anissa? Aina. Siapa yang bercakap ni? Oh, Aina. Okey, masih lagi ke hospital jugalah. So maksud dia tidak 100% lagi lah. Tapi kalau kes-kes dia akan tengok juga. Okey, nanti kita cerita lah. Dia akan tengok juga. Kadang-kadang dekat luar-luar bandar ni dia faham isu dia internet kan. Tapi kalau yang dekat-dekat bandar ni normally dia pun dia tengok background kita. Nanti ada cerita sikit lah pasal background ni. Dia tengok background kita, dia tengok kita punya dia panggil profiling. Dia tahu orang ni boleh buat ke tak boleh buat, video call dan sebagainya. So mungkin lah itu antara benda-benda lah. So jadi kita kena target lah benda tu. So you all lah punya kerja ni. Benda-benda tu sebenarnya ada peranan dia nanti kita cerita, ada dalam nota ni. Alright? Tapi that's why kata kalau Malaysia ni kita nak tukar 100% memang susah lah. Sebab kita dah macam normal kita yang lama tu macam kita tak boleh ubah sangat lah ni. Susah. Cuma bila COVID ni datang, terpaksa juga buat lah. Nak tak nak kita kena buat. Okay, kita move to the next one. Kan takut tak habis. Tapi tak apalah macam saya sebut tadi. Tak habis, kita sambung ke depan. Okay, recap 4 types of analytics. Okay, ini soalan bulan, bintang. Okay, kalau ada apa-apa nanti, okay, tolong take note. Kalau kata test besok, inilah 4 yang biasa akan keluar. Pusing-pusing pun. Alright. Kalau masuk dalam, kan nampak ada test tu kan tadi, saya ada cerita. Okay, yang pertama, prescriptive. Alright. Yang kedua, predictive, diagnostic, descriptive. Okey, nanti dia akan ada detail dia nanti, kita akan tengok. Prescribe. Okey, prescriptive dia kata apa? These types of analysis reveal what action should be taken. Ni macam ke hospital lah ni. Kalau macam kita pergi klinik, okey, samalah isu dia. Doktor kat klinik, dia dah tak boleh nak buat apa, dia dah rawat, dia dah tengok, dia dah check kita nanti, dia tak boleh buat apa, dia akan prescribe kita. So, dia akan prescribe kita kat mana? Ke hospital. Maksud dia akan tengok apa option should be taken. So that's why dekat sini the type of analysis reveal what action should be taken. Jadi kalau dekat klinik tu dia kata apa, orang ni macam ada sakit jantung ni. Kita dekat hospital, dekat klinik ni tak ada peralatan untuk sakit jantung. Kita prescribe dia ke hospital. Jadi hospital akan tahulah apa nak buat. Hospital akan tahu apa action yang dia akan buat. So ini kita panggil prescriptive. Maksudnya kita prescribe apa yang akan berlaku. Okay, this is the most valuable kind of analysis and usually result in rules and recommendation for the next step. Macam saya cerita dia lah. So maksud dia dekat klinik yang kita pergi tu dia tahu apa nak buat. Okay, tapi cuma mungkin kadang-kadang dia tak ada tools dia tu. Mungkin nak check darah, mungkin setakat nak check darah tu mungkin boleh lah, tapi mungkin ambil masa yang lama nanti ke nak masuk makmal dan sebagainya. Ataupun yang macam kalau siapa yang pernah tengok father ataupun your parents ke check jantung ke dan sebagainya, dia ada alat-alat itulah. Klinik biasanya tak ada. So dia akan recommend lah untuk benda-benda ni. So this is dipanggil prescriptive. Okay, nanti kita ceritalah untuk
apa dia punya kesan dia kepada big data ni. Okay, yang kedua predictive. Predict. Yang ni saya rasa banyaklah you all belajar ni, prediction ni. So untuk statistician biasa memang akan belajar prediction. Okay, and analysis of likely scenario of what might happen. Apa yang mungkin akan berlaku. Okay, the deliverables are usually a predictive forecast. So memang you all ada satu subjek kan, forecasting. Perasan kan? So prediction, tapi biasa saya perasan subjek tu nama dia forecasting lah. Kita akan forecast apa yang akan berlaku. So memang you all dah belajar dah benda ni. Okay, yang ketiga, diagnostic. Okay, diagnostic dia kata apa? Look at past performance. Yang ini kita akan tengok pada benda yang dah lepas. Okay, kita dah tahu, kita tengok apa rekod-rekod lepas, kita akan diagnose and then to determine what happened and why. Okay, apa yang akan berlaku dan kenapa. So yang ini dipanggil diagnose. So that's why kadang-kadang macam contoh diagnose ni pun saya rasa mungkin kalau mungkin you all ni muda lagi tak perasan mungkin isu ni. Kalau tengok pada parent dan sebagainya, parent ni kadang-kadang selalu dia kata kebas-kebas, contoh tangan, okay, kaki kebas-kebas contoh. So maksud dia bila doktor tanya, doktor sebenarnya dia sedang buat diagnostik lah tu, dia diagnose. So maknanya kalau tangan kebas, kaki kebas dan sebagainya, mungkin dia kata apa, ada simptom-simptom, mungkin darah tinggi, mungkin jantung. Itu contoh. So maksud dia tak check pun dia boleh tahu sebab dia boleh tengok pada the past performance. That's what we call as a diagnostic. Okay, saya rasa mungkin you all pun faham lah kot isu ni. And then the result of the analysis is often an analytic dashboard. So maksud dia akan tablekan. Okay, orang ni ada ni. Okay, mata kabur-kabur tak dia kata. Okay, kalau mata kabur tu, kemudian kalau ada luka-luka senang baik ke susah baik. Dia kata susah baik. Kalau susah baik mungkin kencing manis pula. So dia akan tablekan semua information tu. Dan ni dia panggil dashboard. Okay, so kalau pernah dengar dashboard, saya rasa tak ada isu lah kot. Dashboard ni maksudnya kita akan tengok all the information dalam satu space, dalam satu tempat, dalam ruang. Okay, dan kat situ nanti kita boleh nampak dia punya result dia. Okay, the next one, descriptive. What is happening now based on incoming data. Okay, dia macam terbalik kan. Apa yang berlaku sekarang berdasarkan kepada data yang akan datang. Okay, to mine the analytics, you typically use a real-time dashboard and or email report. Okay, maksud dia kena describe. Dia kena describe apa yang ada sekarang ni based on apa yang dia rasa mungkin akan datang lah in future. So that's why dekat sini kita kena dapatkan satu data from the mining tu lah. Kita mine the information supaya kita dapat describe apa yang akan berlaku in future. Okay, contoh macam sekarang ni lah. Descriptive ni apa akan berlaku agak-agaknya kepada penjual-penjual baju sekolah, kasut sekolah, kan? Dan apa-apa sajalah peralatan sekolah. So, kalau ikutkan normal, bulan 12, bulan 11 ni orang dah sibuk dah pergi cari baju-baju sekolah. Tapi sekarang ni, rasa-rasa ada orang sibuk tak cari pasal baju sekolah untuk anak ni. Kalau macam you all ada adik-adik ke, rasa parent you all tengah kisah ke pasal baju sekolah ni? Mungkin dia orang tak kisah ni kan? Okay, maksud dia sekarang ni, dia orang dah tahu dah ni, apa yang akan berlaku sekarang ni based on incoming data. Okay, sekolah lambat lagi buka dan sebagainya, even kementerian pun. So maksud dia, benda-benda tu akan berlaku real time kat sini ni, akan effect apa yang akan datang tu nanti. So benda-benda macam ni lah yang you all kena decide lah. Kalau macam as a statistician, you all kena check balik. Macam mana nak buat analisis ni. So, types apa yang you all akan gunakan. Okay, ada 4 kat sini ni. So apa berlaku lah. So kita rasa macam kesian pula kan dekat pada penyondong baju. Dulu kalau tak buat musim-musim ni dia orang dah mungkin dah sibuk lah kan. Semua nak masuk sekolah dan sebagainya. Okay, so kita kena tengok ada 4 perkara: prescriptive, predictive, diagnostic and also descriptive. Okay, nanti akan ada detail lah. Kalau saya dah cerita nanti, banyak benda dah cerita ni, nanti saya skip dia. Okay, the next one, information, analysis and also decision. Pun saya dah pernah cerita, hari ni kita tengok balik lah. So predictive dia kata apa? Okay, what is likely to happen? Apa yang akan berlaku, dia predict kan? Okay, prescribe, what should I do about it? Apa yang saya patut buat? Sebab doktor dah prescribe saya sakit jantung, aku nak buat apa ni? So kalau dah sakit jantung, pergilah hospital, IJN ke dan sebagainya, cek pakar dan sebagainya. So that one dipanggil what should I do about it? Okay, descriptive, what is happening? Apa yang berlaku ni? Kita kena
Describe apa yang akan berlaku berdasarkan kepada apa data yang akan datang nanti ni. So apa akan berlaku ni? Apa akan berlaku dekat kedai-kedai baju, jual baju tadi ni, baju sekolah, peralatan sekolah ni, apa akan berlaku? Tutup ke? Kan kita tak tahu lagi. So kalau kata sekolah tunda sampai bulan Jun, memang ada possibility lah apa yang akan berlaku ni. Sekolah boleh tutup, sekolah pula tutup apa tu, yang perniagaan baju-baju sekolah ni mungkin boleh tutup ni. Okay. So maksud dia kalau dia tutup, apa dia nak buat? So kalau you all nak masuk dekat dalam ruang-ruang ni, apa solution yang you all nak suggest kat dia orang ni? Okay, saya tanya sana lah, apa solution yang you all rasa yang you all nak buat ni untuk penjual-penjual baju peralatan sekolah ni? Apa boleh bagi saya satu cadangan ke, solution ke? Apa nak buat ni? Anda kata dia orang ni employ you all ni. Okay, siapa ada idea? Yang lain ni macam kita tahu apa patut kita buat. Okay, tak apalah, kita dah ada data, buat apa yang patut. Predictive ni kita predict belum tentu jadi lagi. Okay, descriptive ni, what is happening ni, apa akan jadi ni? Okay, siapa boleh bagi idea? Apa nak buat ni dengan kedai orang yang jual baju ni? Anda katalah, contoh you all pergi kerja dekat satu syarikat jual baju ni, nama dia Canggih kan? Dah dengar kan? Canggih. Uniform baju nama Canggih kan? Katakanlah you all kerja dekat kilang Canggih tu. Okay, tiba-tiba bos cakap ni, apa kita nak buat ni? Apa kita nak buat ni? Zaman sekarang ni orang tak nak beli baju dah ni. Okay, bagi satu cadangan. Okay, apa-apa sajalah. Okay, siapa ada idea? Apa nak buat ni? Tak ada idea. So far tak ada idea. Kena tutup kedai? Tak ada. Okay, dulu ada satu cerita lagi lah pasal kasut hitam, kasut putih dulu. Kau perasan tak? Perasan. Kasut hitam, kasut putih tu. Okay, itu pun dulu heboh lah sekejap. Kan, viral sekejap kasut hitam, kasut putih. Apa berlaku dekat kasut putih? Adakah ada lambakan kasut putih tak? Lepas menteri kata boleh pakai kasut hitam. Okay, pesan nak benda-benda macam ni so data tu sekarang ni, isu dia sekarang, tapi kita kena ambil data yang akan datang. Apa akan berlaku ni? What is happening? Okay, tak ada idea? Tak ada. Tak ada apa-apa idea nak pergi, nak cadang dekat bos. Kan kalau kerja dekat syarikat ni buat apa? Kalau company tutup dengan kita-kita sekali berhenti lah. Kalau jawab dia, okay, tak ada. Kena jual kat Shopee. Pun kalau ada sekolah tak buka, orang takkan beli juga kat Shopee kan? Habis nak buat apa? Kan? Nak buat apa? Betul lah tu. Nak buat apa? What is happening? Apa dia? Sorry? Jual barang lain. Jual barang lain? Okay. Okay, kalau kata dah buat investment dekat barang-barang peralatan sekolah ni, rasanya bukan kecil punya modal ni. Kan? Kalau kita nak move towards benda lain ni. Okay. Idea lain? Sebenarnya industri baju-baju sekolah, peralatan sekolah ni sebenarnya dia industri yang besar ni. Keuntungan dia besar. Walaupun nampak orang guna setiap tahun, hujung-hujung tahun kan. Tapi sebenarnya bila sekali guna tu masuk sebab saya ada kawan yang jual peralatan sekolah, baju sekolah ni. Okay. Sekarang ni pun dia tengah pening ni. Okay. Dia tengah pening, tak tahu apa nak buat ni. Okay. So, dia satu industri yang besar. Jadi kalau kata sekolah ni efek dengan virus ni dan budak-budak tak pergi sekolah, yang kalau mengikut takvim sekolah paling cepat student akan masuk face to face pada Mac. Okay, perasan tak benda tu? Siapa yang ada adik dan sebagainya mungkin tahulah. Okay. Itu pun kalau virus COVID ni settle lah kan. Januari nanti dia akan daftar, lepas tu buat kelas online dulu sampai March baru masuk face to face. Okay, tu kalau COVID ni settle. Bukan settle lah, maksud dia ada. Okay. So apa nak buat ni? Orang takkan pakai baju sekolah ni sampai bulan 3 at least. Kalau kata you all jadi employee dekat syarikat tersebut, nak buat apa ni? Okay, bagi cadangan cepat. Ke confused juga? Tak tahu nak bagi cadangan. Baju lain, jual baju lain. Jual baju lain, okay, maybe, boleh. Lagi? Tapi kita punya cost tu banyak lah tu. Okay, lagi? Apa lagi? Setakat tu je boleh bagi idea. Okay, so the issue is nanti dapatkanlah, buatlah data mining. Gunakanlah 4 idea tadi ni, sama ada kita nak buat prediction, prescriptive ataupun diagnostic. Okay, maksudnya kita mungkin boleh buat prediction. Kita kata vaksin mungkin coming soon akan sampai. Vaksin. Tapi berapa cepat kita pun tak pasti. So kalau kata vaksin tu boleh dapat, and then ada chances untuk reduce the COVID ni, mungkin
tak berapa nak teruk lah. Tapi kalau kata vaksin ni pun macam tak berapa nak sure lagi, apa nak buat lagi ni? Okay, so maksud dia benda-benda ni you kena gunakan, di cycle lah ni. Ni maksud dia ni. Maksudnya kita kena gunakan all this information, the data information, kemudian kita kena buat analisis. Dan benda ni diikut satu cycle. Itu maksud dia. Dan kita tak boleh dapat satu jawapan yang solid. Kita kena ikut dia punya cycle ni. So mungkin sampai masa dia baru kita dapat jawapan. Tapi bila sampai masa mungkin dah berlaku kerugian lah. Mungkin sampai masa itu dah berlaku kerugian. Okey, itu cerita dia. Yang ini yang paling susah ni nak buat ni, prediktif ni. Deskriptif ni. Apa yang akan berlaku coming soon nanti ni. Okey, diagnostic analytics, what did it happen? Why did it happen? Kenapa dia berlaku ni, diagnose? Ini mungkin cerita pasal COVID ni. Kenapa lah COVID ni berlaku? Tak apalah, kita dah ada dia punya record, nanti kita boleh cerita balik. Okey, tak ada masalah. Tapi yang penting, effect dia dekat sini. Right. So this is what we call dia punya the basics of the information analysis and also decision. So, susah ke senang nak buat decision ni? Okay. Oh, agak-agak susah. lah. Sangat susah. Okay. So, agak-agak best ke jadi bos? Tak. Kalau kata nak buka company sendiri, inilah yang benda yang you all kena lalu. Okay. So, jadi seorang bos mesti kena ada mentality yang boleh buat decision making, sama ada on the spot ataupun based on data. Okay, itulah pentingnya seorang bos tu. Nampak macam kerja dia senang kan? Okay, so kita dah nampak kat sini. Kalau orang bawah tu diikut arahan bos, dia buat kerja dia habis, balik tak boleh tidur dah. Bos mungkin tak boleh tidur ni. Kan, baju tak boleh jual, nak tidur macam mana? Duit dah invest dah. Kan? Alright, so kita tinggalkanlah cerita tu. Okay, kita move to the next one. Okay, ni cerita detail sikit lah pasal prescriptive tadi ni. Mungkin saya dah cerita banyak jugalah tadi. Okay, prescriptive analytics is really valuable but largely not used. Okay, prescribe ni. Okay, macam cerita-cerita doktor ni lah. Jarang guna kan. Klinik-klinik ni kalau dia boleh bagi ubat terus. Kalau dah tak boleh nak handle, baru dia akan buat prescriptive. Okay, dia kata apa? According to the Gartner, 13% of organization are using predictive, but only 3% are using prescriptive analytics, where analytics in general shed light on a subject. Prescriptive analytics give a laser-like focus to answer specific question. Okay, so sebab dia prescribe je. Alright, which use optimization and also simulation. Okay, algorithm. Yang ni pernah belajar tak ni? Optimization dengan simulation. Macam pernah kan? Ada dalam mana-mana subjek tak? Belajar optimization dan juga simulation. Ada tak? Ingat. Tak ingat dah? Tak habis lagi pun dah tak ingat dah. Okay. So basically benda-benda ni pun penting ni, optimization. So macam ni kita nak optimizekan damage tadi. Optimization ni macam contoh, okay, kalau katalah baju dah tak boleh nak jual ni, kan? Baju sekolah tak nak jual, macam mana kita nak optimize supaya kerugian tu tidak maksimum? Itu isu dia. Dah tahu dah tadi, dah bagi tanya you all pun you all tak jawab. Rugi tetap rugi. Kan? Rugi tetap rugi dah ni. Kita dah beli baju tapi orang masyarakat tak nak beli, sekolah tak buka. So macam mana kita nak optimizekan kerugian kita? Macam mana kita nak supaya kerugian kita pada tahap yang minima? Itu dia panggil optimization. Jadi kita kenalah buat satu analisis lagi lah. Okay, mungkin dia kata apa macam ni lah. Kita simpan dulu stok. Kemudian mungkin kita yakinlah bulan 3 nanti sekolah boleh buka. Jadi dekat situ kita rugi mungkin 3-4 bulan bayar gaji staff, bayar sewa, bayar utility and so on. Tapi at least kita still boleh jual. Itu contoh. Daripada kita terus bungkus. Maksud dia kena bertahan lah. 3-4 bulan lagi sampai bulan 3 ni. Dan juga mungkin dia boleh buat simulation. Okay, dia buat simulasi. Okay, kalau kata sekarang ni sekolah buka, berapa ramai yang akan beli baju dan sebagainya. Mungkin baju yang lepas-lepas tak guna sangat pun. Tahun 2020 tak pakai pun baju ni. Pakai sekejap-sekejap sekolah tutup. Pakai sekejap sekolah tutup. Tapi mungkin tak kecil. So dia orang nak tak nak dia kena beli. Okay, itu antara dia punya cadangan dia. To advise on possible outcomes. Okay, what should we do? Apa kita nak buat ni? Okay, ini prescriptive. Okay, for example, dia kata apa? In the healthcare industry, you can better manage the patient population by using prescriptive analytics to measure the number of patients who are clinically obese. So kita kena buat prescribe lah. So kalau orang ni obese ni, apa kita nak buat? Okay, kita kena tengok dia punya factor, diabetes, kolesterol and so on. So biasanya normally above 40 ataupun 50, benda-benda ni akan datang lah ni, diabetes, kolesterol dan sebagainya. Jadi kat situ kita boleh prescribe dah nak buat apa. Jadi dia akan ada satu target group kat sini ataupun target problem. Okay.
So precision ni jangan digunakan. Okay, kita move to the next one. Contoh ni, with too many choices, which one is the best? Kan kita nak buat apa ni? Banyak sangat dah pilihan ni. Okay, predict. Tadi prescribe. Yang ni predict. Predict maksud dia, kita tengok pattern. Okay, sama ada hidden ataupun pattern yang dah sedia ada lah. To predict the future, which use statistical model and forecasting technique. Okay, yang ni pun saya tadi, saya tak nak cerita detail lah. Saya berani guarantee you all dah belajar statistical model, dah belajar forecasting technique. Okay, kita double check balik. Okay, kita double check balik. Ada tak forecasting? Kan yang katakan dia tak perasan pula ni. Okay, ada tak subjek forecasting? So you all. Mana subjek forecasting? Siapa perasan? Subjek nama apa ni? Forecasting. Mana? Okay, 570. 570. Mana 570? Saya tak perasan. Mana 570? Ada bawah kot. Sini tadi ada. Okay, dia mesti ada forecasting kan? Mana Ada. pula dah ni? Yang mana yang dah ambil tu dia tahulah. Okay. Saya pula tak perasan ni. Ni mungkin yang lama ke? Dia akan tadi tak bagi saya lama. Apa nama subjek dia? Forecasting aja. Ya. Itulah mana pergi ni? OR ada, fundamental research, bla bla bla. Okey lah, tapi saya tahu ada lah. Di mana pula hilang dia ni, forecasting ni. Pak Fad Tu ada lama sir. punya sir. Itulah saya rasa ni lama punya ni. Dia yang 2014 ni, ada yang baru ni saya rasa ada forecasting. Okey, tak apa, kita tinggalkan ini. Saya tahu ada forecasting. Okey, yang ni saya rasa lama ni, 2014 ni. Saya pun dah tak dapat yang baru punya. Saya Google jumpa yang itu je. Okey, tak apa. Tapi normally adalah, saya tahu ada. Subjek forecasting. Jadi dekat sini, you dah belajar. Saya tak nak cerita detail lah. So, mungkin dah 1 semester belajar benda tu. Okey, maksudnya kita nak tengok what could happen. Apa yang akan berlaku. Okey. So, apa akan berlaku kalau COVID ni memang tak ada vaksin? Okey, siapa boleh jawab? Sekarang ni kata macam dah nak keluar vaksin. Tapi anda katalah, tiba-tiba tak boleh juga nak keluar vaksin. Tak boleh nak cure COVID ni. Apa akan berlaku kat dunia ni? Ada siapa boleh ada idea? Kan kita nak berterusan macam ni. Nak guna online je, nanti dia tak ada social skill tu nanti. Face to face ni sebenarnya involve social nanti ni. Nanti anak-anak pun tak kerti nak bersosial, duduk rumah, main telefon, tengok pada screen je. Okay, so apa akan berlaku ni? What could happen? Apa akan berlaku agak-agak? Okay, so you all carilah So kalau kata ada company yang memerlukan you all nanti, you all kena jawab soalan ni. Apa yang akan berlaku? What could happen? So you all kena produce satu jawapan. Dan jawapan tadi akan bagi dekat bos akan decide nak guna ke tak nak guna. Okay, itu semua ni persoalan-persoalan ni. Okay, what it does not predict what will happen, it does provide probabilities into what could happen. Okay, dan dia boleh juga provide probability, kebarangkalian. Apa akan berlaku kat dunia ni, the probability ni. Alright, sama ada kita terus hidup macam ni, kan, you all tak pernah nampak lecturer ni secara face to face, mungkin secara maya je, sampai habis semester, ataupun you all nak balik ke kampus. Contoh, kan? So, you all boleh buat prediction nanti. Tengok apa dia berlaku. So, tengok pada sampel dan sebagainya. Okay? For example, some companies are using predictive analytics for sales lead scoring. Some company have gone one step further, predictive analysis for the entire sales process dan sebagainya lah. In terms of communication dan sebagainya. Dan contoh kalau kita tengok communication pun sama. Okay? Telefon kita kalau provider dekat Malaysia ni ada beberapa je, Maxis, Celcom, okay, Digi, okay, dan beberapa lah. Tapi you nampak tak sekarang ni? Diorang ni sebenarnya dah tepu ke belum? Tepu tu maksud dia dah macam dia dah sampai ke dinding dah ni, dia langgar dinding dah ni. Dia orang dah tak boleh nak move on lagi dah ni. So semua orang dah ada handphone. Semua orang dah ada nombor. Jadi sekarang ni dia orang nak buat apa? Even sampai sekarang ni budak-budak sekolah pun mungkin dah ada nombor. Dulu tak ada, susah. Kan, mungkin sampai level universiti je ada telefon, tapi sekarang ni saya berani garanti yang sekolah-sekolah pun dah ada nombor, dah ada telefon. Jadi sekarang ni dekat mana yang telekom ni ataupun communication provider ni, Maxis ke Celcom, macam mana dia nak predict future dia? Dia nak jual apa lagi? Dia nak jual nombor macam dah nak tepu dah. Data, package data. Package data. Apa lagi? Data saja. Okey, anda katalah satu masa nanti data pun tepu. Orang dah boleh dapat 1 GB, 1 gig tu senang-senang macam tu je. Okey, apa dia nak buat lagi? Next. Contoh yang dah macam boleh kita kata boleh mati, SMS. Dulu MMS kan? Pernah dengar MMS tak? You pernah dengar MMS tak?
Pernah. Tak guna. Pernah guna? Tak Tak guna guna. kan, maksudnya MMS tu mati. Okay, SMS ni masih boleh hidup lagi lah. Tapi siapa yang guna SMS pun, kita communicate pun tak guna SMS. Kita hanya dapat data information je. Kan? Sesekali je kita guna. So mungkin boleh mati. Jadi kat situ dah gone. Dulu dia boleh jual tu. Satu SMS 60 sen dulu. Masa saya awal guna handphone satu SMS 60 sen. Mahal kan? Sekarang ni SMS bagi free pun orang tak nak. Tak apalah saya tak nak SMS. Saya dah ada WhatsApp. Contoh. Kan? So apa nak buat lagi? Tiba mungkin sampai satu masa nanti data pun tepu. Tiba-tiba kita pergi mana-mana ada wifi free. Contoh. Apa nak buat? Apa telco ni nak buat ni? Cuba bayangkan. Murah. Call murah, call free ke apa ke? Call free. Sekarang ni pun call kebanyakannya semua free dah. Even kan ada orang yang macam dah tahu apa nak kisah pun pasal call ni. Sebab kebanyakan semua dah free dah. Dan kalau tak boleh buat call pun Betul, semua dah free dah call. Kan? Kalau kita tak ada call pun tak apa, kita pakai WhatsApp je. Yang penting ada data. Banyak Betul? sangat medium call. Kan dah banyak sangat dah. Semua kalau ada data je free. Semua macam saya kata tiba-tiba je satu Malaysia ni semua ada wifi free. Maksudnya kita tak payah kisah pasal data. Nak buat call, tak apalah, kita pakailah call apa-apa medium. Okey, apa telco yang nak buat? Itu soalan dia. Siapa ada idea? Mana tahu besok tiba-tiba terkerja pula dekat Celcom ke, Maxis ke, kan? So dia tanya soalan ni. Apa kita nak buat ni? Tiba-tiba data habis, data pun tepu. Tepu ni maksud dia dah langgar dinding dah ni. Dah tak boleh buat apa dah ni. Okay? SMS pun ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. MMS mati terus. Okey, apa nak buat lagi ni? Siapa ada idea? Sekarang ni you kena fikir ni. Mana tahu sampai masa you kerja besok, benda-benda ni dia akan highlight. Okey, apa nak buat? Nak jual nombor. Jual nombor pun orang tak heran dah sekarang ni. Siapa yang ingat nombor dah sekarang ni? Dulu boleh jual nombor kan? Perasan tak? Nombor cantik-cantik kita boleh beli. Tapi sekarang ni siapa yang nak hafal nombor pun? Semua simpan dalam tu je. Okey, apa lagi? Siapa ada idea? Kita baru 10 slide ni kan? Kalau ada juga sambung ke depan ni. Okey, siapa ada idea? Tak ada? Macam mana ni? Kan mana cepat. Andai kata besok you all kena interview dekat Celcom ke, dekat Maxis ke, dia tanya soalan sama ni, apa nak jawab ni? Sebab you all ni data analyst ni. Kan? Nak minta position data analyst ni. Dia tanya benda ni nanti kan tak boleh jawab ni. Apa nak buat ni? Okey. Kalau tanya saya pun macam tak ada jawapan sebenarnya. Kan? Apa yang dia orang nak buat ni? Sampai satu masa kalau tepu, that's it. Habis. Okey, dan kita tengok banyak industri yang tepu lah. Okay. Yang paling nampak, yang paling obvious, kalau mungkin you selalu dengar lah, kita panggil Kodak kan. Kan ni Kodak. Pernah. Tahu Kodak? Ke you pun tak pernah Kodak tu. Apa dia Kodak tu? Kamera tu kan. Kamera yang hitam tu, yang Kodak tu. So dia Kodak dengan Nokia ni, tutup lah tu siapa yang tu. Okey, Kodak dengan Nokia ni kan. Yang pertama sebab dia orang ni degil. Kalau you all baca dia punya case study, bukanlah degil, maksud dia orang tak nak move forward. Orang dah predict dah apa akan berlaku future. Kan? Kodak dia kata tak apa, kita still boleh jual juga, boleh jual. Sekarang ni tak ada siapa pun yang akan guna. Mungkin ada tapi sangat limited. Hanya golongan yang betul-betul profesional. Tapi rasa pun profesional pun dah tak guna lah kot. Kodak ni. So maksud dia mati terus. Kodak. Dan dulu ada satu telefon brand Nokia, betul? Betul. Dia tak nak move on. Dia tak nak move on. Motorola dia tak nak move on. Orang lain pergi masuk smartphone, semua smart dia tak nak. Dia still nak yang lama. Jadi sekarang ni habis market dia. So sekarang ni bila dia nak masuk balik dah susah. Dia tak nak berkembang daripada awal dulu. Dia nak masuk balik dah susah. So that's it. Mungkin boleh matilah. Kecuali dia buat innovation lain. So benda-benda macam ni lah yang dipanggil prediktif. Okay. Mungkin satu hari nanti Celcom, Maxis semua tu mungkin tinggal nama je lah. So dia setakat provide kita satu line je lah. Tapi services dia semua dah macam tak boleh guna dah. Dah tepu. Orang ada, dah satu cukup. That's it. Kan? Kalau macam sekarang ni data pun, kalau data pun boleh tepu. Kalau kata kita ada data yang besar, kita boleh share. Betul tak? Kita open hotspot. Kita share lah. Yes. Nampak tak? Semua tepu tak? Tepu. Betul. Dan data sekarang ni pun most of the company unlimited. Betul? Most of the company sekarang ni dah offer unlimited data. So, kita nak buat apa lagi?
Macam terengah apa dia? Ulang balik. Macam sekatan kelajuan tu ada sekatan. Maybe, mungkin sekat balik kan. Supaya orang boleh beli, sekat balik. So sekarang ni semua bagi unlimited kan. So dah lama nanti bila unlimited, beli satu cukup lah. At least kalau dia boleh buat, buka hotspot boleh pakai 5 orang. Still laju lagi. Dan data tak pernah habis. Okay. Fikirkan benda-benda macam ni. Dan ada banyak lagi isu lah. Sebenarnya ada banyak lagi isu tentang predictive analytics ni. So you all mungkin masuk pada zaman yang memerlukan benda ni. Bila you all kerja besok, masuk pada zaman memerlukan benda-benda macam ni. So you all kena fikir, banyak isu. Taxi driver, kan? Nak kata mati ke tak mati sekarang ni taxi? Cerita taxi ni saya dah bawa daripada tahun 2010 dulu ni. Sampai sekarang dah 2020 dah, 10 tahun dah saya bawa cerita driver taxi ni. Tapi sekarang ni rasa mati tak mati driver taxi. Ada lagi ke orang yang Industri. Dah nak mati ke? Kita dah ada soalan ni kan. Ada lagi ke orang naik taxi kan soalan dia? Betul tak? Tapi jawapan dia sebenarnya ada. Mungkin lah dekat kampung-kampung ada lagi. Kita kat Bandung ni je yang sibuk main Grab semua ni. Di kampung still ada lagi. Cuma coming soon dia boleh mati lah. Grab tu tak masuk lagi area kampung tu. Kalau once Grab dah masuk, mungkin dia mati lah. Betul, setuju. Setuju. Kan? Sebab apa Grab tak masuk ke kampung? Sebab orang kampung tak ada data. Dia berkait dah tu. Kan? Orang kampung dia tak aware tentang internet. So once dia aware je pasal internet, habis lah. So dekat situ dia ada cycle dia. Setuju tak? Setuju. Okay. Apa nak buat? What could happen? Ni banyak lah kita ni. Slide nombor 10 dekat sini lagi ni. Okay, apa nak buat ni? Okay, you all fikir saya dah timbulkan banyak isu. So, as a data analyst, inilah kerja korang besok ni. Okay, kita sambung lagi. Banyak dah cerita ni. Okay, so no gut feeling anymore ni. Kalau contoh ni untuk forecast weather ni contoh ni kan. Forecast weather ni pun kadang-kadang tepat, kadang tak tepat. Okay, tapi tak apalah. Okay, nama pun forecast. Okay, ni saya tak ada apa lah ni. Okay, diagnostic analytics. Diagnostic analytics are used for discovery or to determine why something happened. Dia diagnose. Diagnose dia apa tadi? Dia based on previous history, sejarah lepas. Apa yang dah berlaku. Betul tak? Check balik. Diagnose dia apa tadi? Okay, kat sini. Diagnose, look at a past performance. Okay, dia tengok apa yang berlaku sebelum ni. Okay, so discover or to determine why something happened. Diagnostic analysis looks at past performance to understand what happened and why. Business use these types of analysis to uncover pattern in their business process. Okay, so kena faham pula business process. So macam contoh soalan Telkom tadi ni, kan, kita kena tengok pattern lah pula. Orang sebenarnya sekarang ni suka guna apa. Kita tengok pattern. Kalau kata orang masih suka gunakan data dan sebagainya, contoh data tu untuk apa, tengok YouTube contohnya. Mungkin kita boleh offer spesifik untuk itu. Dan sekarang ni pun dah ada dah kan. Ada plan-plan tertentu ni, dia kata apa, free untuk YouTube saja. Perasan tak? Okay, untuk Facebook free. Okay, itu sebenarnya pattern lah tu. Dia tengok pada diagnostic punya analytics. Dia tengok pada pattern. Jadi dia offer yang spesifik. Sebab dia tahu dah, orang kat Malaysia ni dia suka Facebook, dia suka YouTube, dia suka Instagram. Jadi dia offer 3 benda tu je. Tengok yang lain kena bayar. Macam contoh tadi, siapa sebut tadi? Syaril ke sebut tadi kot. Maknanya kita limitkan yang lain. Tapi kita unlimitedkan benda-benda macam tadi ni. Okay. So, pun dah berlaku dah sebenarnya sekarang ni. Sebab dia tahu apa itu pattern. Dia dah uncover pattern. Tapi apa akan berlaku kalau saya sebut tadi, pattern ni pun tiba-tiba tepu. Dah tak boleh buat. Dah cover pattern pun sama je. Okay. So, kena jawab balik soalan tu nanti. Alright. The next one is apa? The most common application is social media lah, macam saya sebut tadi. Where you can use these types of analysis to assess the number of posts, shares, mention, fan selection and so on. Okay. So benda-benda macam ni lah. Mungkin you all, saya rasa you all perasan benda ni. Cuma tak diletakkan dalam satu type tertentu. Jadi untuk hari ni kita cerita benda yang sama je lah. Tapi untuk you all nampak balik kesan dia tu sekarang ni, social media dan sebagainya. Okay, next. Ada tak? Sekarang ada soalan tak? Ada. Ada Okay. Okay, the next one, descriptive analytics are valuable for uncovering pattern that offer insight. Finally, descriptive analysis examine what is happening in real time based on incoming
data. Okay. Mungkin boleh gunakan sedikit isu ni lah, maklumat ni. Sebab kita sekarang ni berada dalam macam contoh soalan tadi ni. Real time mungkin dah tepu. Okay. Tapi what is incoming data nanti? Data dah tepu, SMS dah tepu, kan, internet dah tepu, semua dah tepu. Real time information semua kata dah tepu. Okay, so apa kita nak buat? Apa kita nak buat for the incoming data? Okay, so kena carilah. Apa kita nak selesaikan masalah ni. Okay, dia kata apa? Descriptive analysis is often referred to as a simplest types since it allow you to convert big data into useful bite-sized nugget. So that's why kalau benda-benda yang besar-besar ni kita kena pecahkan kepada yang kecil-kecil baliklah. So that's why itu normal lah. Sebab tu dia panggil ada cycle. Benda yang besar kita kecilkan balik, benda yang kecil dia jadikan besar. Something like that. Sebab kadang-kadang sampai masa dia tepu. Isu dia sampai masa dia tepu. So bila dia tepu dia kena patah balik. Kita kena buat balik. Contoh macam tadilah, idea dia dah semua bagi-bagi unlimited, apa kata kalau kita limitkan balik? Okay, apa kata kalau kita limitkan balik? So maksud dia kita balik pada yang asal. Kan? So semua orang hanya boleh subscribe 1 GB je. Okay? Lebih daripada 1 GB kena tambah duit. Contoh. Kan? Kalau itu pun kalau orang tak marah lah. Tapi possible tak? Possible tak? Possible. Possible sebab kalau kata, tapi dengan syarat ada polisi lah. So melibatkan polisi pula. Kan? Ada polisi kata okey, so sekarang ni semua orang wajib sekian-sekian je. So kalau nak lebih, tambah. Jadi kat situ baru nanti dia akan berkembang balik lah. Maksudnya dia ada balik cycle tu. Okay, contohlah tu Dan banyak lagi contoh yang saya boleh bagi. Tapi saya rasa mungkin cukup lah tu. Okay. So dia kata apa? Report on dashboard which is used data aggregation and data mining. Okay, to provide insight into the past and answer what has happened. Okay, so kita boleh nampak lah ni. Benda-benda yang mungkin boleh berlaku ni. Okay, benda-benda yang mungkin boleh berlaku, what has happened, and kita boleh buat dia punya analitik. Jadi sekarang ni sebenarnya isu analitik ni besar. Isu analitik ni besar. Kalau you all boleh master mana-mana isu, it's good enough. Kan? Mungkin dekat sini ni nanti boleh buat pengkhususan, you all master untuk deskriptif saja analitik, ataupun mungkin preskriptif saja. So it's good enough dah untuk you all pergi forecast benda yang akan berlaku. Okay, next. Kita sambung. Okay, ni pun normal lah. Dia kata too many reports in the enterprise, big data, too many ad hoc request to analyst and also IT. Dia rasa ni, kadang-kadang dia nak benda tu cepat je. Kan, dia tak tahu kerja analyst ni susah ni. Nak kena check data, nak kena uncover hidden pattern dan sebagainya. Okay, why? Okay, once you see, you crave understanding. So that's why nak dapat tu susah ni. Tapi once you dah dapat, senang je nak faham. Okay, what leads to why and statistic report are the primary cause for this. Okay, so saya rasa you semua dah belajar lah. Statistik report. Maksudnya you dah buat all the statistical punya report and so on. Cuma macam saya sebut lah, kadang-kadang statistical report ni orang malas nak baca ni. Kan, you all kena present ni dalam bentuk yang sesuai lah. Kadang-kadang bos ni dia tak suka tengok benda-benda yang kecil-kecil, data-data ni. So that's why kadang-kadang kita kena represent dalam bentuk graphical yang menarik dan sebagainya. Okay, next. Okay, ni satu lagi lah. Nak cerita lah juga ni dah kena troll ni kan. Kalau you perasan apa isu dekat Kedah? Apa isu dekat Kedah? Siapa yang baca? Dia jumpa ada orang Kedah apa tu? Mineral kan? Dia kata isi. Okay. Saya cerita dekat sini kan jadi isu pula ni kan. Tapi apalah, ni nak cerita pasal statistik lah ni. Apa dia ni REE ni? Apa REE? Baca lah sikit. REE, apa benda REE? Cuba Google. Apa dia REE tu? Rare Earth Element. Okay, dia jumpa satu mineral. Okay, tak apalah dia jumpa, tak jumpa. Ada orang buat kajian ke tak buat kajian. Tapi, perasan tak isu dia apa kat sini? Tiba-tiba, one of the ni declare ada 43 point something kan? Apa dia? Trilion ke bilion? Trilion ke bilion? Trilion. Okay, apa isu dia kat sini? Okay, apa isu dia? Sebenarnya dia salah baca tu. Perasan tak isu ni? Mungkin dia nak sebut bilion kot. Tapi bila dia sebut trilion, yang trilion tu yang orang troll dia. Okay, so kalau trilion ni, dia dah mengalahkan US, dah mengalahkan China ni. Isu dia. Pendapatan ni boleh mengalahkan China, satu China dengan satu US. Okay, so isu dia kat sini, saya tak nak cerita pasal isu dia kena troll tu. Siapa bagi data ni kat sini?
Itu soalan dia. Siapa yang provide data dekat dia ni? Cuba jawab. Siapa yang bagi data dekat dia ni? Dan siapa yang tulis report tu? Dia sebab dah cerita pasal report ni kan. Siapa yang tulis report ni? Yang menteri tu baca dan tiba-tiba menteri tu yang kena troll. Orang yang tulis report tu tak ada siapa tahu siapa yang tulis. Dan tak ada siapa pun nak kutuk-kutuk orang yang tulis tu. Yang kena kutuk ni, yang kena troll ni siapa? Menteri tu. Okay. So isu dia apa? You all lah nanti ni hati-hati bila nak keluarkan satu-satu report, satu-satu statement. Takut nanti yang buat decision tu salah baca, salah tengok figure, salah interpret figure. Mungkin dia rasa trilion dengan bilion tu sama je kot. Mungkin lah, kan saya cerita benda ni kan saya pula yang kena ni kan. Okay. Dia tak tahu yang ada beza bilion dengan trilion tu jauh beza tu. Contoh kan saya pula ni kan. Okay. Cuma nak isu dia kat sini, siapa yang buat report tu? Okay. Siapa dia agak-agaknya? Kemungkinan besar nanti orang-orang macam you all ni, statistical ni yang akan keluarkan report based on the research dan sebagainya. Yang tukang baca ni orang lain ni. Dia baca je, kadang-kadang dia tak study pun benda tu. Trilion dengan bilion ni jauh beza ni. Kan? So bila dia keluar je dia salah sebut, yang salah tu lah orang tembak dia. Padahal dia dah betulkan balik. Kan? Yang salah tu lah yang orang tembak dia yang berhari-hari, berminggu-minggu kena troll ni. Okay? Itu isu dia. So sekarang ni, you all kena aware. Benda-benda ni nanti yang akan buat keputusan decision making adalah bos. Okay dah, cukup lah untuk cerita yang ni. Sesiapa yang tak tahu cerita ni nanti balik Google lah. REE ni, Rare Earth Element. Dia macam emas dah, kalau tak silap saya dia jumpa tu. Dia punya komposisi dia macam emas tapi dia boleh bernilai lah. Whatever it is lah. So you baca nanti. So jadi bahan jenaka je pula benda-benda macam ni. Okay. Alright, next. What do we search for in data? Sekarang pukul apa dah ni? Okay, pukul 3.10 dah. Okay. What do we search for in data analytics? Okay. Kita akan cari apa? Apa yang kita nak cari dalam data analytics ni? Okay, kita nak cari correlation. Okay. Oh, sorry. Correlation apa? Correlation apa? Okay, siapa boleh jawab? Ni kita belajar ni. Relationship. Okay, good. Sebab yang pertama tu jawab betul lah tu. Relationship. Correlation ni kita nak cari relationship. Maknanya persamaan, dia punya apa tu, perbandingan kebersamaan antara dua benda, tiga benda dan sebagainya lah. Maksudnya kita nak cari dia punya relationship, association dia tu. Dia sama ada dia boleh bersatu ke tak sebab tu. Tapi dia keyword dia adalah relationship lah kat sini. Correlation dia. So, a technique for investigating relationship between two quantitative. Okay. Continuous variables, for example, age and blood pressure. Okay. So kita kena dapatkan maklumat-maklumat tu, kita kena gunakan 2 ataupun 3 data. Kita cari apa relationship antara age dengan blood pressure. So dia kata kalau umur 40 ke atas, biasanya blood pressure ni pun akan meningkat, contoh. Itu dia punya correlation. Jadi kalau orang yang umur less than 40, kemungkinan besar dia kurang dapat blood pressure. Jadi apa kita nak buat? Apa preventif dia? So umur 40 ni, that's why sekarang ni kalau siapa-siapa yang umur 40 kerja government ke kerja apa pun, digalakkan untuk buat medical check up. So macam your father, your parents kan, umur dah 40 lebih, 40 plus, 50 plus, normally 40 kata dah kena buat medical check up lah. Sebab dia dah nampak dah correlation dia adalah ada possibility untuk ada blood pressure, BP, blood pressure yang tinggi. Itu antara isu dia lah. So itu kalau benda yang simple. So kalau dalam industri mungkin yang melibatkan macam sale dan sebagainya, you kena tengoklah correlation. Okay? Apa berlaku kalau sekian-sekian, benda ni campur dengan benda ni jadi apa, dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang pun benda ni nampak correlation. Okay, kalau orang kata Facebook, agak-agak golongan umur berapa yang gunakan Facebook ni? You rasa lah. Facebook. Dengan balik macam tu. Muda-muda, mudi, tua pun ada. Ya ke? Ya. Orang tua Betul kot. ke? Okay, so orang kata muda belia, so orang kata orang tua. Okay, Facebook bila kita sebut Facebook je, orang rasa dari segi age ni siapa yang ramai guna Facebook? Okay, so orang kata tua, so orang kata muda kan? Okay, kalau nak ikutkan jawapan dia, nanti dia buatlah sendiri statistik nanti ni, dia cari dari sebuah research sendiri. Okay, kalau Facebook ni sebenarnya orang yang dah 40 ataupun 30 ataupun 40 ke atas lah. Yang sekarang ni umur dia 40 ke atas. Yang ramai kan gunakan Facebook. Yang mana yang umur 20 something ni, dia guna tapi dia jarang buka kadang-kadang. Dia ada tapi dia macam dia tak open nak
communicate through Facebook ni. Okay. Kalau Instagram dengan Twitter, agak umur berapa? Golongan belia. Okay, yang itulah yang dipanggil. So that's why kalau dalam isu ni dia ada Gen Y, Gen X, Baby Boomers. Pernah dengar tak benda-benda ni? Pernah. Pernah dengar tak? Okay, so itulah, itu antara dia punya correlation lah tu. Relationship. Jadi kalau orang sebut Facebook, biasanya kalau Facebook ni orang tua-tua je pakai ni, yang 40 ke atas je pakai ni. Kan kita punya bapak-bapak dengan atuk-atuk je pakai. Itu pun kalau ada atuk pakai lah. Biasanya bapak parent-parent kita lah yang guna ni Facebook ni. Ada orang yang tengah rancak ni, communicate dengan Facebook ni kan. Upload tu, upload ni dan sebagainya. Tapi kalau suruh guna Instagram, saya berganti mungkin diorang sama ada tahu tapi tak nak guna ataupun mungkin malas langsung nak guna. Kan Instagram ni. Dan kena pula dengan Twitter. Bahasa-bahasa budak-budak WeChat. Kan. Semua short form, shortcut semua sampai nak baca pun tak tahu apa. Okay. So itu antara pattern lah, correlation, dia panggil correlation. Okay, kemudian yang kedua adalah pattern, repetitive characteristic. Ini maknanya kita tengoklah benda yang berulang-ulang. Itu nama dia pattern. Benda yang berulang-ulang. So kita kena faham lah apa benda yang mungkin boleh berlaku dan kita tengok pattern. Contoh, kalau macam Shopee, Lazada kan, macam mana dia boleh attract balik customer yang sama? Sebab dia tengok pattern. Saya banyak kali sebut juga kalau kata dia tengok pattern ni, contoh. Saya tak tahu lah saya dah bagi contoh ni dekat grup 501 tidak sebelum ni. Ataupun yang siapa yang ambil 472 dulu. Rasa macam dah ni. Okay, contoh dia kita apa tu, kalau kata you all ni minat sangat satu warna kan. Saya pernah cerita tak? Warna merah lah contohnya. Okay? Tak pernah. Tak pernah Okay, saya cerita grup lain kot. Okay, kita katakanlah kita pergi cari dekat Shopee, Lazada ni, apa-apa saja warna merah kita akan letak dekat kad. Nampak je pensil warna merah, letak dekat kad. Sebab dia tak suit dengan warna merah ni. Okay, ataupun warna pink kan. Dia nampak je bantal warna pink, dia letak dekat kad. Tapi dia tak beli lagi ni. Belum tentu dia beli ni. Kan dia letak dekat kad. Okay, dia nampak je something warna merah, warna pink, dia letak dekat kad. Okay, so apa yang boleh berlaku kat sini ni? Maksudnya kalau you tengok ataupun tu, dia akan nampak satu pattern. Orang ni, kalau kita offer apa-apa sahaja benda, asalkan merah, agak-agak dia akan beli tak? Kalau dia duit. Beli? Possibility dia akan beli tinggi tak? Possibility dia tinggi. Okay, you all ada tak perasaan macam tu? You all ada tak perasaan macam tu? Kalau tengok satu item yang suka tu kan, tengok dulu nak beli, mungkin tak mampu lagi kan, letaklah dekat kad dulu. Kan tiba-tiba, tadi pun saya punya tu pun baru beli, tiba-tiba kecil Shopee dia kata kan. Saya tengok, ni benda yang aku nak ni. Mana dia tahu kan? Saya suka benda macam ni. Sebab kita selalu search benda macam ni. So, itu dia panggil pattern. So, ada tak orang yang buat kerja ni? Adalah sebenarnya. Data analytics yang buat kerja ni. Data analyst. Maksud dia kena check balik pattern. Sama ada melalui algoritma, coding dan sebagainya. Ataupun, tapi normally sekarang ni semua coding lah. Kan? Kita code kan supaya dia boleh tengok, boleh check pattern tu. Ataupun siapa yang nak coding kan tu, dia kena ada idea ni lah. Nak check apa dan sebagainya. Okay, get the idea. So kat situ yang nanti dia boleh grow tu. Kita tengok pattern tadi ni. Okay, so sebagai data analytics, dia kena tengoklah benda macam ni. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Dekat hampir 3.20 dah. Baru slide nombor 15 ni. Ada lagi setakat ni? Tak ada. Tak ada Okay, boleh follow lagi tak ni? Kena nak stop, kena nak break. Tak payah lakut Ya, kalau boleh nanti follow. Saya break 3. Boleh follow Kalau tu saya break 3.40 ke saya break lah. Okay, mana yang sempat macam saya sebut. Sebab kita ada minggu depan lagi boleh sambung lagi. Kan? Okay, methodology for analytics and data mining and data science project. Okay, yang ini pun penting ni. Yang ini kalau you tengok diagram ni, selalu sangat keluar dalam test ni. Dalam test ke, dalam final ke. So you all take note diagram ni. Saya selalu nampak lah walaupun saya dah lama tak ajar ni. Tapi bila saya tengok balik past question, nak tanya apa, tak tahu nak tanya apa, biasanya diagram selalu keluar lah ni. Okay, right. The diagram is simple. Saya sebut itu. Yang pertama, of course, kita belajar 501, 472 dulu. Kita main dengan data betul. Di BMS, bla 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 bla. Kemudian saya selalu sebut business understanding, betul tak? Yang saya sebut business process, business process. Ingat lagi siapa yang ambil dengan saya tu business process kata, maksud dia business process ni sangat penting. So besok kalau you all nak kerja, perkara pertama, fahamkan business process. Untuk satu-satu tempat yang you all nak kerja tu. Jangan main-main. Kalau nak kerja dekat Selcom, faham business process Selcom. Selcom ni buat apa. Kalau nak kerja dekat Sirim, faham business process Sirim. Kalau nak kerja dekat Petronas, faham business process Petronas. Okay. Kemudian barulah kita boleh understand the data tu. Data yang ada. Bila kita dah faham data, barulah kita boleh prepare the data.
Okay, nak buat apa dengan data tadi, especially yang big data ni lah. Dan kita buat modeling. You all dah belajar macam-macam jenis modeling. Dan sekarang ni pun kita dah belajar beberapa teknik modeling. Kemudian buat evaluation. Okay. Sekiranya perlu, kalau okay, kita buat deployment. Barulah kita lepaskan. Kita deploy maklumat-maklumat tersebut. Kalau rasa macam tak boleh, patah balik kepada business understanding. Fahamkan balik business proses. Sebab tu saya cerita dulu, business proses sangat penting. Kalau you all ambil business, track business dan sebagainya, memang dia orang akan concentrate on the business process itself. Okay? Macam mana nak faham business process. Benda ni bukan benda remeh. Benda ni benda yang penting. Kalau kata you all nak ke depan, insyaAllah kena faham business process tu betul. Walaupun kadang-kadang nak jual keripap je, nak jual apa pun kan, benda-benda simple, fahamkan business process. Walaupun nampak simple. Okay. Yang ini tak ada apa sangat. Okay, now the business understanding, dia cerita mungkin kalau boleh saya habiskan dekat sini tadilah sampai modeling ni. Okay, sampai deployment. Okay. Business understanding, dia kata apa? Understand the problem to be solved. Okay, ni perkara yang penting juga. Kalau kata you nak kerja besok, kita cuba selesaikan masalah. Okay, apa-apa saja yang kita buat, cuba selesaikan masalah. Jangan tambah masalah. Okay, jangan tambah masalah. Sebab kita fahamkan dulu dan kita cuba cari solution. Okay, ini yang penting. So kalau nak buat bisnes, pastinya inilah perkara pertama yang you all kena tengok. Solve the problem. Okay, this may require multiple iteration before an acceptable solution formulation will appear. Memang dia akan perlukan beberapa iteration ni, maksud dia beberapa pusingan lah. Dia buat sekali tak jadi ni. Dia biasanya buat sekali tak jadi. Sebab tu kalau macam masa you all buat ERD dengan saya dulu, saya kata apa? Dia takkan ada siapa yang buat first time terus okay. Dia mesti memerlukan beberapa iteration. Baiki sana, ubah sini, faham balik business process, buat balik ERD, baru kita boleh dapat. Itu pun tak semestinya 100% kan. Mungkin 80-90% okay, baru kita boleh proceed. Okay, sebab dia takkan dapat satu yang solid. Okay, the design team should think carefully about the problem to be solved and about the use scenario. Okay, they must ask question of what exactly do we want to do. Kita nak buat apa ni? Sebab tu saya selalu tanya, even masuk je kelas-kelas saya pun saya akan tanya, kita ni sebenarnya nak buat apa ni? Kenapa kena belajar soalan ni? Kenapa kena belajar subjek ni? Benda tu yang saya tanya dulu, supaya you all aware, kan? Dan lepas tu nak kerja apa saya tanya. Sebab saya nak you all faham senario tu. Setiap subjek tu dia ada dia punya kepentingan dia. So kita sebenarnya nak buat apa? Kenapa kita kena belajar? So now you get the idea. Get the idea. Kenapa saya selalu tanya soalan tu? Okay, how exactly would we do it? Macam mana kita nak buat? Kalau dah faham, macam mana kita nak buat? Okay, so macam dulu mungkin ada yang ambil 501, saya duk push kan. 480, 480, 480, ada jugalah yang ambil, ada juga yang tak berani, yang ambil track lain. So mungkin dia tak nampak isu ni. Tapi tak apa, sebenarnya apa-apa track pun semua sama je. Kan? Tak ada masalah pun tentang track-track tu. Cuma sekarang ni yang mana yang mungkin akan boom, yang mana yang quite normal. Kalau macam business ni, normally idea dia sama je, normal je benda tu. Cuma ada innovation business je lah. Kan? Tapi kalau macam isu big data ni, ni isu terkini. Alright? And then number 3, what parts of this use scenario constitute possible data mining model? Okay, so mungkin yang ni pun you dah belajar lah dalam subjek data mining. So tengoklah data mining yang mana yang sesuai. Okay, nak mine sampai mana dan sebagainya. Okay, the next one, data understanding. Okay, ni dah cerita banyak kali lah. Data is the raw material from which the solution will be built. Okay, okay, of course lah. Ni pun saya punya keyword dulu. Data is raw. Okay, kemudian kita jadikan information and so on. Okay, it is important to understand the strength and limitation of the data because rarely is there an exact match with the problem. For example, historical data often collected for different purposes. Okay, so kita kena faham data tu sebab data ni raw. Sebab tu kita kena buat dia punya relationship untuk kita generate information. Okay, so now saya rasa you all dah clear dah benda ni. Daripada data, kita create information, kemudian kita buat something lah. And then it is common for business problem to have several data mining tasks and the result of each task solve the problem. So kita kena, towards the end, kita kena solve the problem, dapatkan solution dan kita paskan solution tu kepada boss akan buat decision. Okay, next. Data preparation, dia kata apa? Often data is not in the form that is required, hence conversion is necessary to achieve a form that can help yield better result. Okay, kita kena prepare lah data tu. Kita kena prepare data tu. Kita nak buat apa dengan data tu? Nak
nak transfer dalam bentuk table ke, nak bentuk dalam bentuk structured ke, unstructured ke, terpulang. You all dah belajar macam-macam dah ni. Okay, example, converting data into tabular format, removing or inferring missing value, converting data to different type dan sebagainya. Okay, kita akan go through this one nanti. Dalam text analysis, kita akan buat benda ni. Kita ada data, nanti kita akan do something about the data. Okay, itu kita cerita kemudian nanti. Coming soon. Okay, modeling, the primary place where data mining techniques are applied to the data. Okay, kita kena modelkan data tersebut. And then typically the output is some sort of model or pattern capturing regularities in the data. So maksudnya, kita kena tengok apa yang regular lah macam tadi, sebab kita tengok pattern. Pattern ni benda yang berulang-ulang. Okay. Evaluation aims is to assess the data mining result and gain confidence that the result are valid and reliable. Okay. Ini yang penting ni. Saya sebut tadi cerita tu, data tersebut, result tersebut mestilah valid and reliable. Okay. Jangan sampai kadang-kadang data valid, data reliable tapi tersalah sebut. Okay. Pun jadi isu. Okay. Inilah isu semasa lah ni. Isu semasa. Data tu mungkin valid. Betul ada REE tu. Rare Earth Element. Nanti Google lah. So, dan data tu mungkin reliable. Tapi tersalah sebut. So, bahaya juga tu. Okay. Kena hati-hati. Okay. Stakeholder would like to know if the proposed model is going to do more good than harm. Or would it be catastrophic. Okay. Dia boleh ada benefit ataupun tidak, ataupun nanti dia jadi lebih katastrofi ni lebih lebih menghancurkan lah, lebih bahaya, lebih jahanamkan lah orang kata ni, it will be catastrophic. Okay, evaluating result of data mining includes both quantitative and also qualitative. Okay, ini pun saya tak bercerita dah ni, you all lagi mahir lah in terms of quantitative, qualitative, yang mana yang kita boleh ukur ni. Okay. These evaluation techniques are statistical in nature and thus not covered in this course. Okay, pun dah sebut lah. Tapi sebab disebabkan oleh you all ni ada from statistical, jadi tak ada isu. Kalau subjek ni diambil oleh budak-budak IT, mungkin dekat sini ni dia orang struggle lah sikit ni. In terms of statistical ni. You all mungkin struggle buat programming kan. Dia terbalik lah ni. Dia orang struggle in terms of statistical. Mungkin dia orang belajar basic je. Static basic introduction to statistical lah. Lepas tu kena belajar pula yang detail-detail. Yang pening lah. You all ni dah ada semua idea ni. Okay, deployment. Data mining result are put into real use in order to realize some return on investment. Okay, this involve implementing the proposed model. Okay, kita akan tengok balik lah data mining tu. Okay, so kita akan tengok return on investment ataupun dipanggil ROI. Okay. And the observation from this stage may require an iteration back to the business understanding stage. Macam saya sebut tadi lah. Lepas dah deploy pun, kita kalau perlu, kita patah balik kepada business understanding stage untuk buat improvement. Macam saya sebut tadi lah. Mungkin Selcom dulu dia dah buat dah benda-benda macam ni. Sampailah deployment dah sekarang ni berjaya. Tapi sampai satu masa, bila dah sampai tahap-tahap tepu ni, dia kena patah balik kepada business process dia balik lah, untuk tengok apa yang dia boleh buat, especially untuk improvement lah. So itu yang berlaku lah sekarang ni. Itu yang berlaku sekarang ni. Termasuklah kalau kata taksi tadi lah, kalau kita ambil cerita taksi. Mungkin dia dah sampai satu tahap tepu. So sekarang ni, pengendali syarikat-syarikat taksi ni agaknya apa dia nak buat lagi ni. Benda ni dah macam tepu dah sebab Grab masuk apa semua masuk ni. So dia kena patah balik kepada dia punya business process. So mungkin dia kena double check balik business process dia. Boleh tak lagi, harga dia berpatutan ke tidak, adakah dia nak buat macam Grab juga kan, guna software, orang dah tak payah. Tapi kalau dia guna software, agak-agak boleh survive tak? Guna macam Grab ni software juga lah, agak-agak dia boleh survive tak? Saya kata taksi ni. Rasa-rasa. Tengok balik business process dia. Rasa-rasa boleh tak? Maka you all dah tidur dah ni, saya cakap seorang ni. Tak, ada saya ada. Ada okey, saya tanya tadi. Okey, kalau katalah taksi tadi ni, kan, yang you all pun macam dah setuju mati tak mati, hidup tak hidup ni, dia tengok balik business process. Salah satu business process yang dia kena improve adalah mungkin dia kata okey, kita buat juga lah software ataupun apps macam Grab ni. Agak-agak boleh percaya tak? Tak kot. Pasti. Kenapa tak? Kenapa tak? Dia kena, sebab orang kalau macam kita dah selalu guna Grab, kita akan selalu guna Grab. Kita tak akan cuba benda lain. Mungkin lah. Mungkin. Dia kena cari innovation lah. Okay. Macam mana dia nak attract pengguna Grab tadi ni, gunakan taksi pula.
Okay, Rendah. salah satu isu dia apa? Okay, rendahkan apa? Jangan mahal sangat. Rendahkan Mungkin itu kita tengok balik. pemudahkan apa semua tu lah. Dia punya okay, salah apps tu mesti satunya kena mudah. okay, satu apps dia mesti user friendly lah. Itu nama dia yang sesuai, user friendly kan, mudah tu user friendly. Okay, yang kedua? Buat discount je. Janganlah. Buat Ha? promo code banyak ke. Macam mungkin. kalau buat certain buatlah apa-apa lepas tu dapat diskaun ni. Macam umur sekian ada diskaun berapa persen macam tu lah, lebih kurang. Possible kan, sebab Grab ada tak benda tu? Belum kot tahu. Dah lama okay. So masa dia betul lah tu, apa yang you fikir betul. Masa dia, yang pertama kita kena faham business proses kita, yang kedua kita kena faham business proses kompetitor kita. Apa yang dia tak ada, kita adakan. Betul, setuju. Ya, faham so Faham. apa benda yang tak ada tu carilah. Saya tak boleh decide sekarang ni. Salah satu yang saya nampak harga lah, yang orang duk komplain dulu. Betul. Kan, betul tak? Betul. Orang duk komplain harga. Yang kedua tak nak pakai meter. nak Isu dia lah. Kalau kata taksi ni, syarikat-syarikat taksi ni boleh handle dua isu ni, harga dengan meter ni, dia boleh lawan harga Grab, saya rasa possible dia boleh naik balik. Sebab setuju. dengan dibantu with the app still lah, app yang user friendly, ada possibility lah. So that's why mungkinlah perkara kerja ni yang you kena tengok ni, faham tak? This is the issue ni. Maksudnya kalau kata kita dah sampai deployment, dah sampai satu level, kita tak boleh, kita kena batal balik tengok business process. Okay, now get the idea. Kenapa saya cerita business process is very important. Okay, saya nak cerita satu lagi isu. Mungkin you perasan, mungkin you tak perasan. Okay, stesen minyak kan? Dulu mula-mula guna tenaga pekerja. Okay. Betul. Sekarang guna apps. Sekarang guna, okay, dah ada yang guna apps tu, guna syarikat apa tu? Ni apa nama dia? Apa tu? Apa dia? Okay. Tak apa, saya nak cerita lah ni benda yang sama juga ni. Okay, so maksud dia kemudian kita dah pump sendiri, okay, pakai credit card, kan? Semua ambil masa kat situ. Pap. Saya ni perasan tak Petronas buat innovation ni buat apa? Apa nama dia? Start huruf S? Korang tak tahu minyak ni. Settle. Perasan tak? Saya dulu antara pengguna stesen minyak ni, saya dulu Petronas. Kemudian ada satu masa tu saya tukar kepada Shell sebab kita study dia punya kualiti. Ada orang sebut kualiti yang paling bagus Petron. Ni orang sebut lah kan. Kita pun study. Dan kita cuba. Okay, macam best. Tapi at the end of the day, kadang-kadang benda tu kita boleh overtake. Kita boleh overcome balik problem tu. Jadi sekarang ni saya patah balik kepada Petronas. Sebab duduk dalam kereta, tekan. Dah. Okay, keluar pada kereta, masuk terus isi minyak. Jadi kalau zaman COVID ni, perkara tu sangat membantu. Betul, sebab kita tak jumpa orang. Yes, kita tak interact dekat kaunter, kita tak interact dengan yang mungkin yang dekat ada certain stesen minyak, dia ada lagi pekerja-pekerja yang boleh ambil cash kan, nampak tak? So, saya tak tahulah mungkin company lain akan buat benda yang sama ke? So, nampak so far settle tu untuk Petronas lah. Dan nampak, kalau saya prefer yang tu lah, walaupun sebelum ni saya tukar-tukar stesen minyak, kan? Bila orang kata minyak ni bagus, saya pergi kat stesen minyak A. Kalau dia kata yang ini segi dia bagus, saya pergi kat B. Okay? Contoh macam tu lah. Okay? So, kena fikir benda-benda macam ni. Jadi kena ada orang lah yang boleh think something about this. Walaupun kita dah deploy lama, so kita kena patah balik kepada kita punya business understanding process, ataupun business process. Okay, get the idea. Yang inilah yang you all kena build up. Yang benda ni tak boleh datang melalui buku. Faham tak? Dia kena ada experience. Ingat lagi tak dalam siapa yang belajar, saya tak sure lah subjek tu ada ke tidak. 4501 dulu kita ada data, kemudian data transform into information kita transform into knowledge. Pernah dengar tak perkataan benda ni? Pernah, saya ajar masa 4501 tu kan. Kemudian knowledge kita transform into wisdom yang paling susah nak cari. Yes, wisdom itu adalah experience. Okay, so bila kita dah kerja, kita dah tu, itulah yang kita akan jumpa nanti. Wisdom adalah experience. Experience memang tak beli, kan? Kita ada duit banyak pun tak boleh beli experience. Okay, so itulah sebenarnya apa yang saya nak sampaikan dalam benda ni. Yang lain teknikal ni, benda ni berubah-ubah ni sebenarnya, kan? Besok kita belajar ni, hari lain tahun depan kan kita belajar benda lain. Tapi benda-benda macam ni you all kena build up. Okay,
So dah sampai masa dah ni nak kerja ni, dalam 1 semester, 2 semester lagi settle ni kan. Termasuk latihan industri intern dan sebagainya, settle nanti masuk dalam pekerjaan. So you all kena build up this kind of mentality ni. Okay, alright. Saya rasa saya sambung boleh tak? Popular analytic method ni saya sambung minggu depan. Slide nombor 23, nanti kita habiskan minggu depan, boleh? Boleh. Kita stop sekarang ni dulu. Boleh, saya boleh. Okay, so minggu depan kita sambung hari Isnin popular analytic method sampai habis. Kita hari Rabu kita, kalau kita boleh habis awal, kita start buat sikit lah rapid minor tu. Kalau tak, kita buat hari Rabu macam biasa. Okay? Dan minggu depan pun insyaAllah kalau tak ada apa-apa tu untuk test pula nanti. Saya kena plan untuk test nanti. Apa-apa nanti saya maklumkan semula. Okay. So ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Setakat ni saya tak ada soalan. Yang lain? Okay tak? Yang lain ada soalan tak? Saya rasa macam seorang dua je yang bercakap dengan saya ni. Okay, Syaril. Yang ada gangguan mic tu. Okay, apa dia, Syaril? Yang Oracle tu kalau ada problem macam mana sir? Sebab ada orang ada ni bila nak install balik ya macam ni tak boleh nak go. Okay, sebab benda ni buat group kan, buat by group kan. Okay, kata macam dalam satu kumpulan tu ada 1-2 yang boleh guna yang tu je lah dulu. Kalau tak nanti kena juga lah macam Syaril tak settle lagi isu Oracle ni kan. Yep. So mungkin boleh bagi idea nanti buat dekat BC kawan-kawan lah yang biasa. Boleh? Tapi kena sumbang lah idea tu. Okay, kita buat sama-sama. Boleh? Alright. Okay, sir, kalau boleh. tak nanti kena buat macam saya cerita tu lah. Install semula lah. Tengok macam mana. Okay. Soalan lain? Soalan lain? Ada tak? So kita sekarang pukul 3.36. Okey lah, betul. Saya berhenti setakat ni dulu lah. Nanti kita sambung semula slide popular analytics method. Dia sebenarnya kalau ikut hati nak habiskan semua, tapi itulah sebab dia dah bagi 2 minggu, kita pecah lah 2 minggu. Tengok macam mana. Okay, nanti saya akan buat something else. Okay, soalan? Tak ada juga. Okay, kalau tak ada, okay, thank you very much. With that, saya akan stop. Thank you very much and also Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari Isnin minggu depan. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.